kita teruskan Baik. soalan-soalan terusnya. Saya rasa dalam keadaan sekarang ni Ustaz, ramai yang berkongsikan ibadah mereka ni di media sosial. Kan? Baik. Dia menderma media sosial. Beribadah ataupun korban yang sekarang ni kita buat media sosial. Semualah saya rasa dalam zaman media sosial sekarang ni kita memang tak lekang dalam expose kan kita punya aktiviti kehidupan kita pada masyarakat di luar sana. Bagaimana kita boleh memastikan Ustaz, walaupun kita ni tunjukkan kepada orang apa yang kita buat, tapi tetap terpelihara walaupun kita berkongsi. Okey. Bila cerita tentang ikhlas kan, nak pula bila kita ni sebab zaman media sosial kan, mana-mana medium kita akan sharekan lah. Macam Ustaz Syarif sebut tadi, termasuk saya juga. Kadang-kadang kita pergi kedai makan kan, kita ambil gambar kan, Betul? Tunjukkan. Termasuk juga kita pergi umrah. Itu fashion sekarang lah kan. Pattern sekarang ni kalau pergi umrah akan tunjuk gambar depan Kaabah. Kan? Saya follow Ustaz punya tau. Ya. Saya follow. Saya tengok. Maka sebab tu dia akan pergi pada niat lah. Kita tak boleh menghukum. Kita kata bila orang tu post, ni nak menunjuk lah ni. Tak boleh menghukum. Sabar dulu. Betul lah tu. Sabar. Sebab apa? Dalam bab niat, riak, sum'ah, takabur dan semua ni adalah benda dalam. Kita yang tahu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Allahu la yanzuru ila qulubikum wa suwarikum. Allah Ta'ala Allahu la yanzuru ila suwarikum kan, wa amwalukum. Allah SWT tidak melihat kepada rupa paras kamu dan harta kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malukum. Tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati kamu, kepada hati kamu dan kepada amal kamu. Kalau tengok dalam surah Duha, disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi, fahaddits, sebut. Kan? Sebutlah segala nikmat. Maknanya kalau kita dapat nikmat keluarga, kita sebutkan. Kan? Kalau kita dah ada kereta, beli motor kan, beli motor skuter. Ustaz Syarif ada motor kan? InsyaAllah kan? Ada. Kita biasa Ustaz. Pergi ride Ride kita semua. Bila pergi ride selalu post tak? Post kan? Ya. Baik. Apa maksud fahaddits? Sebutlah. Maknanya yang pertama kita mengucapkan Alhamdulillah. Kan, kita syukur atas nikmat Allah Ta'ala bagi. Kita kenalkan balik bahawa inilah nikmat pinjaman yang Allah Ta'ala bagi pada kita supaya untuk kita bersyukur. Semakin kita meningkat iman kita, meningkat amal soleh kita. Kita dengan sesama jaga hati kita. Sebab tu bila kita post, kita tunjuk kat orang, bukan bermaksud kita nak menunjuk. Kan? Sebab apa? Fudail bin Iyad beritahu, ada orang kerana dia tak nak tunjuk orang, dia tak buat amal tu. Sebab tu meninggalkan amal kerana takut riak, itulah riak. Meninggalkan amal kerana manusia, itulah riak. Kan? Aku tak nak pergi masjid lah, nanti orang nampak aku. Kan? Aku tak nak pergilah ceramah, nanti orang kata belagak pula. Kan? Anak kawan-kawan sekarang kan, ni pergi masjid nak belagak lah ni kan. Nak menunjuk lah ni. Sedangkan bukan kita nak menunjuk. Ada macam tu. Netizen ni kan. Kadang dalam keluarga kita pun sama. Kan, dalam kawan-kawan kampung ni kan. Bila kita mula nak berubah, mulalah kata-kata yang seolah-olah macam kita nak menunjuk. Sedangkan bukan nak menunjuk. Tetapi fikirkan bahawa mungkin dalam hati kita nak berdakwah. Pertama, bila kita tunjuk satu amalan, bukan kerana nak menunjuk, tapi kerana nak bagi tahu inilah amalan yang terbaik. Inilah dakwahnya. Contoh tadi macam kita tunjuk makanan kan, media sosial kan, kita pergi makan satu kedai, kita tunjuk, post kan. Bukan nak menunjuk, tapi niat kita nak bantu bisnes orang Islam. Kan? Kita nak bantu bisnes. Dengan viral ni, mudah-mudahan orang lain pun ramai datang. Sekarang pun sama, kalau trend kan, nak viral, barulah ramai orang datang. Betul. Kan, kedai-kedai yang viral ni. Kerana dah macam tu lah. Sebab tu marketing tu penting. Betul. Kan? Penting. Termasuk dengan kita punya segala aktiviti kita. Tetapi kena hati-hati dengan niat kita lah. Innamal a'malu binniat. Kata Nabi,
kita segala amalan kita bergantung pada niat. Kan? Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan segala yang kita buat bergantung pada niat kita lah. Maka sebab tu kalau kita nak fikir cakap-cakap orang ni memang tak jalan kerja kita. Betul. Kan? Sebab tu kita kejar pandangan Allah. Kita buat selagi mana jalan tu betul, insya-Allah teruskan. InsyaAllah kita kalau macam Ustaz katakan tadi kan, bila kita buat sesuatu amalan, contohnya kita tunjukkan rumah kita, harta kita, kenderaan kita. Jadi sebenarnya dalam konsep kita ni nilai dalam nilai diri kita sendiri tu, sama ada kita ni nak menunjukkan harta ataupun kita kadang nak share biasa kan, kita nak share macam tu je, suka je kita nak share kan. Yang pentingnya untuk naikkan view kan, untuk banyak dapat like dan sebagainya. Itu pun satu step juga buat masa sekarang ni, insyaAllah. Okay, kalau macam sebagai satu muhasabah lah tak muhasabah diri kita lah, muhasabah kita ni sebagai yang terdedah dengan media ni. Jika satu amalan itu tidak diketahui oleh orang lain, adakah kita masih terdorong untuk melaksanakan ibadah itu dengan cara yang sama ataupun macam mana? Macam Ustaz katakan tadi, kalau kita ni nak pergi masjid, nanti orang kata apa muka dia ini. Macam mana tu? Kita nak istilahkan itu. Okey, baik. Saya nak kongsikan jugalah ciri-ciri ikhlas. Kita nak masukkan dalam niat kita tadi tu. Kan? Sebab tu memang sangat-sangat nipis benda ni. Kan? Kalau kita tak berani ataupun kita tak boleh jaga hati, baik jangan post. Ya. Kan? Sebab tu kalau kita takut bila kita post boleh timbul riak. Riak ni nak tunjukkan amal pada orang. Kalau takak pun rasa besar diri. Kalau ujub ni suka puji diri sendiri. Orang tak puji dia pun, dia puji sendiri. Tak bakul je. Kalau sum'ah dia pula, dia bahagia orang puji dia. Kan? Okey, baik. Kita test. Kita test. Kalau yang suka post-post ni, cuba orang kritik, dia marah tak? Kan? Kalau orang tegur, marah tak? Kalau marah, itu tanda ada riak. Kita post melenting ke tak melenting? Itu tak melenting. Cuba tengok. Kan? Kalau kita relax, tak ada apa pun. Kan? Kita sebut Masya Allah. Sebab tu kadang-kadang penyakit ain ni kan bahaya kan? Betul. Dengki. Kadang-kadang ada orang puji ada kedengkian. Yang dengki memang dengki lah. Sebab tu kalau orang puji ke, dengki ke, tak beri kesan pada kita. Kan? Tuan Guru saya kata apa? Puji tak melambung. Kan? Keji tak jatuh. Kita ni alam tu maksud dia tu. Berdiri atas kehendak Allah lah. Berdiri atas dasar kita buat tu kerana nak dakwah. Kan? Buat kerana nak bantu bisnes orang Islam. Contoh zakat kan. Kita nak sharekan pada orang ramai. Kesan daripada bayar zakat, ini kesan dia. Contoh kan, Allah Ta'ala luarkan rezeki kan? Jadi masyarakat akan nampak. Sebab tu kadang-kadang kita lihat bagaimana ciri-ciri ikhlas tu. Tengok itu yang pertama lah, melenting ke tak kan? Kalau orang tegur, kalau orang kritik kata lagak awak ni, dia marah, riak tu. Dia ada perasaan tak baik dalam hati. Niat dia post tu sebenarnya untuk menunjukkan orang puji. nak puji. Kalau setakat nak puji, tu jangan. Kalau boleh tak payah post lah. Masya-Allah, jangan kan? tuan-tuan, tak bagus macam tu Kan? Kita jangan ikut macam tapi jangan. Kalau kita post kan, orang kritik, orang tegur, nasihat, kita terima dengan baik. Kita sebut Masya-Allah, tabarakallah, kita maaf, kita minta maaf dan maafkan orang. Itulah tanda hati kita ni hati yang bersih. Kan? Dan saya nak kongsikan juga bagaimana hari ini kisah Luqmanul Hakim dengan anak dan seekor keldai. Luqman Hakim ni dia ajar anak dia bagaimana hikmah. Jadi orang hikmah. Kan? Jadi dia kata, "Mai ayah bawa pergi jalan-jalan lah."
Mula-mula anak Luqmanul Hakim ni naik atas kedai. Luqmanul Hakim bawa. Kemudian sampai kat kampung pertama. Kan bila sampai kampung pertama, orang kampung kata ni anak ni biadab lah. Kan, biar dia ayah tarik kedai tu. Ayah yang tarik dia. Kan. Okey. Ayah dia kata apa, tak apa, tukar. Sampai kampung kedua. Kan, Luqmanul Hakim naik, anak pula tarik. Kan, orang kata apa? Ni apa punya ayah ni? Kan? Apalah ayah ni, biar anak tarik. Tak kena juga. Kan? Kemudian sambung perjalanan. Sampai kampung ketiga, Luqmanul Hakim kata apa? Kan, dua-dua naik. Kan? Sampai kampung ketiga, orang kata apalah punya manusia. Kan, tersiksa kedai tu. Zalim Kan? pula Zalim pula. Tu pun tak kena. Kan? Lepas tu dua-dua turun. Dua-dua tarik. Sampai kampung keempat, dia kata apalah kufur nikmat. Kan? Ada kedai tak nak naik. Kemudian mana aku kata tak apalah anakku, kita nak puaskan hati orang susah. Kan? Sampai ke tempat terakhir, dua-dua angkat kedai. Dua-dua. Dah sudah hanya begitu. Orang cakap juga. Betul. Orang cakap juga, apalah gila ni. Kan? Tu. Maka Luqman kata pada anak dia, nampak tak? Kalau kita kejar pandangan manusia, kan, tak dapat apa. Kan? Yalah, betul. Manusia ni memandang pada sudut yang berbeza. Kan? Kita jangan harap, kita jangan rasa orang akan setuju dengan kita je. Tak ada. Kita post, kita tunjuk, kita jangan rasa orang akan setuju dengan kita. Kan? Tetapi kita post, kita nak Allah redha, cukuplah. Kan? Sebab tu hati kita bila kita tenang, kita bahagia, kita tunjuk tu bukan nak expose, tapi kerana kita nak syukur nikmat pertama dan nak beritahu kat orang, jom kita buat amalan ni. Kita tunjuk orang kita pergi masjid. Bukan nak tunjuk kita pergi masjid tu. Supaya bagi tahu jomlah datang masjid. Kan? Begitu. Wa imma kita tunjuk tanah kubur pun ada orang bercakap. Kan? Ini nak menunjuklah ni pergi kubur. Sedangkan kita tunjuk kubur tu apa? Supaya ingat kematian. Contoh. Sebab tu hari ni kita kena kejar pandangan Allah SWT. Tapi nasihat saya lah pada diri saya ni juga selalu post juga. Kan? Pergi ceramah sana, ceramah sini kan, post. Kan? Lebih banyak like tak Ustaz tu? Begitu je lah. Saya pun tak ramai friend. Kan? Tapi nak bagi tahulah, tak ramai follower lah kan. Tapi tak apalah, janganlah kita rasa sedih hati. Kan? Kalau orang tak like, tu pun satu masalah juga. Kalau kita post, kita tengok alah 2 orang je like. Baik tak payah post. Kerana apa? Kat situ ada riak. Tapi kalau kita post, orang tak like, orang tak follow, kan? Tak ada masalah. Sebab kita post bukan untuk dapat pandangan orang. Betul. Kan? Kita post untuk dapat redha Allah. Redha Allah. Dan saya nak kongsi jugalah bagaimana dalam hadis Nabi SAW, hati-hati kan. Terdapat 3 golongan yang buat satu amalan yang hebat, tetapi Allah kata apa? Kan, anta kadhib, kamu berbohong. Allahu akbar. Allah. Bila dengar ni terkena kat kita sini. Kan? Allah. Pertama, satu golongan yang bawa amalan dia apa? Syahid kat medan perang. Dia bawa, ya Allah, aku dah syahid kat medan perang. Allah kata, anta kadhib, engkau berbohong. Kau pergi berperang bukan nak syahid, tetapi nak supaya orang kata kamu gagah. Kan? Nak kata kamu hebat. Kan? Berjaya, berperang dan sebagainya. Masuk neraka. Allahu akbar. Masuk. Datang golongan kedua. Kan? Dia bawa satu amalan. Ya Allah, aku bawa amalan ilmu. Ni orang yang berilmu dan orang yang baca Quran. Kan? Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Anta kadhib, engkau berbohong. Kan? Engkau berbohong. Sebab apa? Engkau berilmu untuk supaya orang kata engkau pandai. Kan? Kau mengaji supaya orang kata engkau orang alim. Pandai. Bahaya. Kan? Banyak ini tuan-tuan. Kan? Dia ada ilmu sikit, merasa alim. Asyik nak komen orang kan. Kemudian orang baca Quran. Bukan semualah. Ni hati kan. Bila hati ni benda kat dalam. Kan? Allah kata engkau bohong. Kau baca Quran tapi nak orang kata kau qari. Nak supaya orang puji suara engkau. Allahu akbar, jangan. Kan? Ini nipis. Dan yang golongan ketiga, yang mana Nabi SAW beritahu satu golongan yang datang bawa harta banyak. Ya Allah, aku ni orang yang bersedekah. Allah kata engkau bohong. Kau berdusta. Sebab engkau bersedekah untuk supaya orang cakap engkau dermawan.
kan engkau ni orang yang pemurah, maka ketiga-tiga golongan itu masuk neraka. Allahu akbar. Wa ya'udzubillah min zalik. Minta jauh lah Ustaz ni. Insya-Allah. Tapi Ustaz kalau macam kita ni, kita post ni, kalau nak view tu naik, dia biasanya bujang. Betul tu. Ustaz bujang lagi? Dah kahwin. Dah kahwin? Bujang 3? Rumah tengok Bujang 3. Ini kameraman kita depan ni pun bujang 3 ni. Masya-Allah. Kan? Alhamdulillah. Bujang 3. Senyum. Senyum orang cakap bujang. Nak sebut bujang 3 pun seram. Tapi tak apalah, apa pun segala pandangan dari perspektif apa pun sebenarnya, yang penting nawaitu lah Ustaz. Betul. Yang tadi Ustaz cakap tadi, niat kita hanya mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Berbalik pada ibadah korban yang tadi Ustaz, dalam ibadah korban dan juga amalan memberi, adakah nilai sesuatu itu terletak pada jumlah yang kita berikan, atau pada sesuatu yang lebih mendalam? Okey, baik. Kita kena faham satu perkara, bila kita memberi itu Allah tak lihat berapa banyak, tapi Allah tengok ikhlas tu, kan? Tetapi nak tahu ikhlas kita dengan Allah, Allah tahu, kan? Sebab tu kalau kita bersedekah, kan ada orang bersedekah secara terang-terangan, kan sumbangan masuk berita, kan Masuk berita. adakah kita nak kata dia tak ikhlas? Sebenarnya bukan. Pun tak boleh juga Tak boleh juga. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, sedekah secara sir, sembunyi, dan sedekah secara terang-terangan, kedua-dua Allah terima. Tetapi dalam Quran Allah kata, lebih baik bagi kamu untuk sedekah secara sembunyi-sembunyi, supaya nak jaga hati kita, kan? Tapi kalau kita boleh sedekah secara terang-terangan, kita buat press conference, kita panggil wartawan, kalau kita boleh jaga hati kita, silakan, tak ada masalah. Orang kata tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahulah. Contohnya macam tu. Betul. Okey. Jadi kalau kita nak jaga hati macam Ustaz sebut tadi, pucuk pangkalnya tengok niat lah, kan? Sebab apa? Kalau orang perah limau, kan, dia tak akan keluar strawberry, kan? Dia kata tak keluar limau. Maksudnya apa yang kita niat itulah itu yang hasilnya. Kan? Okey. Kalau kita lihat banyak perkongsian yang kita bagi petang ini sebagai penutup lah. Ni penutup ni. Apa nasihat Ustaz kepada kita, kepada pendengar di luar sana, agar ibadah yang kita laksanakan ni, tak kira lah ibadah zakat ke, ibadah korban ke, kita bersedekah ke, diterima Allah Subhanahu Wa Taala ataupun baliknya. Okey, baik. Sama sekali satu adab lah, apabila sekali amal kita dah buat, kita kena minta makbul, kan? Dan doa kan, Rabbana taqabbal minna. Sama juga macam korban, bila selesai korban, biasanya penyembelih korban tu akan sebut, kan, taqabbal minni, kan, moga Allah Ta'ala terima, kan, wa minna, dan juga kita semua, kan, dan termasuk orang yang berkorban tadi. Jadi kalau kita nak bagi contoh, apabila kita buat satu ibadah, kan, ibadah kerana Allah, pertama kita tengok dulu, cek dulu, kan, kita buat niat kerana apa pertama. Itu penting lah. Sebab apa? Niat kita kerana Allah lah. Balik kepada ikrar kita tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kan? Kita buat semua kerana Allah. Hidup kita bukan kerana Allah, kerja kita ibadah kerana Allah, kan? Wa imma isteri yang menolong suami kat rumah pun niat kerana Allah, kan? Macam nak masak tadi, kan, nak masak, niat kerana apa? Niat kerana Allah. Jangan niat kerana suami, kan? Suami membesarkan keluarga, jangan niat kerana keluarga, tapi niat kerana Allah. Sebab apa? Bila kita niat kerana Allah, di situ ada kemanisan dia, kan? Kita akan nampak keberkatan di situ. Bila keberkatan ada, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan tambahkan lagi. Sebab tu kalau kita tengok, Nabi sebut dalam satu hadis, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kan, sebaik-baik kamu ni orang yang panjang umur dan baik amalan dia. Kita nak supaya bila bertambah umur kita, bertambah amal, amalan, dan bertambahlah kita jadi orang baik, kan?
Tapi kalau kita bertambah umur tapi kita masih tak lekang dengan maksiatnya, tak lekang dengan dosa dan juga kemungkaran, maka kena tengok niat kita. Kita hidup matlamat kita kerana apa? Dalam masa yang sama, niat dalam hati, matlamat tidak menghalalkan cara. Betul. Kan, sebab tu saya kadang-kadang saya tengok ada orang masuk dalam media sosial ni kan. Saya bukan nak kritik, tidak. Cuma saya nak nasihatlah diri saya juga. Kadang-kadang bila buat satu perkara tu kan, kalau nak zikir, bagi ikan paus. Contohlah. Gift lah, bagi gift. Kan, dalam TikTok ke kan. Kita tengok macam tu kan. Kalau nak baca surah Al-Mulk, bagi gift singa. Itu matlamat tidak macam-macam gift yang ada lah. Masuk dalam kita bekerja. Kalau kita bekerja semata-mata untuk dapat gaji, gaji dapat. Tapi keberkatan belum tentu. Kan? Serupa dengan amalan kita. Kita pergi buat amalan haji. Kita buat amalan solat. Kita buat amalan bersedekah, berzakat. Tapi kalau kita tak niat kerana Allah, kan? Betul kita dah buat amalan tu, tapi belum tentu dapat keberkatan tadi tu. Kan? Keberkatan tu maksudnya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita tengok sekarang ni muhasabah kita lah. Saya sendiri yang bercakap, kalau kita ni makin bertambah baik, ada keberkatan. Tapi jangan rasa baik. Jangan rasa, wah aku dah cukup baik ni, aku ahli syurga ni. Tapi kita boleh muhasabah diri kita. Kita tengok dalam satu hari ni berapa amalan aku buat. Dalam satu hari ni dah baca Quran tak? Alamak, belum lagi. Kan? Kita dalam satu hari ni ada tak kita buat baik dengan orang? Kita muhasabah diri. Kita akan nampak manisnya tu, kita akan nampak aku dah semakin pelan-pelan menuju kebaikan. Kan, saya yang cakap juga kan, aku dah semakin pelan-pelan tinggalkan benda lara. Kan? Aku dah semakin tinggalkan benda-benda yang tak baik. Kawan saya bagi contoh, mungkin sikit lagi lah. Dia pergi ride. Pergi ride motor lah. Saya ni pun suka ride juga. Kan? Ustaz Syaril kalau join boleh kita. Kita boleh kita. InsyaAllah kita buat combine. Buat group. Hakat. Sambil ride, sambil podcast. Tak ada lah. Itu cantik tu idea tu. Okey, jadi nak sebutkan, saya sebut kawan saya, dia terbuka hati. Dulu dia sebut saya, Ustaz, saya dulu bila pergi ride, asal ride je, mesti ada terselit benda tak baik saya buat. Pertama, tinggal solat. Oh, biasa. Asal ride je, kejap-kejap bagi alasan seluar kotor. Kan? Yalah, betul. Alasan seluar basah. Kan? Tak sebutlah. Kemudian nak bagi tahu, ada juga na'udzubillah yang pergi ride jauh, kemudian singgah rumah urut. Masya-Allah, singgah rumah urut. Rumah urut, kan? Rumah urut pula sawadikap. Alamak. Kan? Sedangkan kita tujuan kita ride tu untuk apa? Untuk pergi makan, contoh kan? Pergi makan, riadah untuk berkawan, silaturahim. Tapi kenapa kita selitkan dengan maksiat? Masya-Allah. Maksudnya kat situ niat kita dah salah. Kan? Dan kita tak menghargai nikmat Allah. Kan? Allah sebut inna a'tainakal kautsar. Allah dah bagi harta banyak. Allah bagi selamat kamu. Allah Taala bagi kita nikmat banyak. Boleh hidup sampai sekarang. Fasalli, semayanglah. Kan? Bi rabbika wanhar, dan korban. Nak beritahu pada kita bahawa kita kena semak dan imbang dalam hidup kita ni. Berapa banyak kita ke arah kebaikan dan berapa banyak kita ke arah yang tak baik. Maka kalau kita dah mula ke arah kebaikan, itu tanda kita dah mula dapat keberkatan hidup lah. Mudah-mudahan insya-Allah. Kan hidup kita ni, kita boleh lihat sebenarnya dalam hidup kita mana yang ke arah lebih baik. Lebih baik tu kata bukanlah pada diri kita je, Ustaz. Betul. Keluarga kita, anak kita, pendidikan, pembelajaran anak kita. Contohnya lah. Kalau yang saya nampak sekarang ni, kita mungkin lebih selesa dalam kehidupan kita. Kata kita ni lebih matang lah. Betul. Boleh matang berbanding dengan umur kita sebelumnya. Betul. Baik Ustaz, InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz, sahabat saya ni. Terima kasih kerana datang ke studio kami ni. Sama-sama. Yang podcast Zakat Melaka. Sembang sikit tapi santai. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain-lain episod bersama-sama dengan kami dari Zakat Melaka ini.
mana hubungi Zakat Melaka jika ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, isu-isu yang perlu dihuraikan. InsyaAllah kami akan cuba huraikan dan jawab segala persoalan lah. Baik, itu saja yang kita dapat kongsikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.